Apa perkara yang paling susah di Mekah? Terutama sekali musim haji atau musim yang paling ramai mengerjakan umrah lah. Banyaklah benda yang susah, sebenarnya bergantunglah pada keadaan masing-masing kan. Macam ujian, kadang-kadang Allah bagi pada setiap pengunjung Baitullah. Dan boleh jadi kalau seluruh perjalanan kita senang pun, itu pun adalah satu ujian. Tapi kalau anda adalah pengurus Masjidil Haram, benda yang paling susah adalah nak mengawal sepenuhnya aliran trafik jemaah. Jadi benda yang banyak kali jadi dekat saya waktu umrah adalah bila saya sampai je dekat satu laluan nak ke Masjidil Haram tu, tiba-tiba Pak Gad tu dia pergi tutup laluan tu. Sampai giliran saya je tu dia pergi tutup. Kita tengok macam banyak lagi je boleh masuk dalam laluan tu, kenapa pergi tutup bila tiba giliran aku? Jadi kita pun sabar. Tapi saya pun terfikir, ada sebab ke kenapa Pak Arab yang jaga laluan tu buat macam tu? Ada. Mekah menyaksikan perkumpulan manusia terbesar di dunia. Jutaan manusia berkumpul di satu tempat. Kalau atas jalan raya yang lurus satu hala pun ataupun ada 3 ke 4 simpang je pun, trafik boleh menggila dan boleh menyebabkan kemalangan, kematian, sesak berjam-jam, terkunci yang tak tahu macam mana nak selesaikan. Jadi bayangkanlah lautan manusia dengan pergerakan yang sangat kompleks. Mestilah sangat-sangat susah nak dikawal. Dan itulah apa yang berlaku. Tak terhitung kes macam jemaah tersesat ke, tersilap laluan ke, dan perlukan kadang-kadang berjam-jam untuk balik. Serta yang paling menakutkan adalah apabila trafik manusia menjadi sangat padat ditambah dengan kecamukan dinamika setiap individu yang kini telah terperangkap, lalu mereka meronta, mereka panik kerana ombak tekanan manusia menghempak mereka. Tapi ini ternyata lantas menghasilkan pula reaksi berantai panik dan kecamuk, menjadikan situasi semakin teruk. Lalu berlakulah tragedi yang kita paling risaukan. Rembuhan beramai-ramai. Saya tak naklah panjangkan kisah menyedihkan ni, tapi di Mekah sebenarnya pernah berlaku beberapa tragedi rempuhan yang menyebabkan ribuan kematian. Yang paling besar adalah pada tahun 2015. Dari satu sudut kita cemburu juga kepada mereka sebab insya-Allah mereka bertemu Rabbul Alamin dalam keadaan yang paling baik, melakukan ibadah yang paling baik. Tapi seperti mana tanggungjawab yang dipegang sejak dari zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu mereka sentiasa menambah baik infrastruktur Haramain. Umar Abdul Aziz antara lainnya memperbaiki struktur Kaabah. Orang Islam terutama penjaga Haramain kena buat sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah aliran trafik lautan manusia. Dan apalah lagi cara yang terbaik melainkan ilmu sains. Masalah, macam mana cara kita nak kaji trafik manusia waktu umrah dan haji? Takkan kita nak tunggu hari kejadian barulah kita nak ambil data ni semua. Mestilah kita nak bersedia sebelum apa-apa krisis berlaku. Tapi kalau macam tu, macam mana nak kaji trafik manusia sebelum waktu haji? Takkan kita nak kena panggil 2 juta orang ramai untuk terlibat dalam eksperimen manusia sebagai simulasi haji? Dan lagi satu, nak bayar ke tak dia orang semua ni? Tahulah Pak Arab kaya tapi dahsyat weh. Jawapannya adalah kita buat simulasi. Tapi kita tak buat di dunia nyata, kita buat di dunia digital. Dan itulah yang digunakan dalam kejuruteraan moden. Setiap desain bangunan ke, kenderaan ke, trafik ke akan disimulasikan dulu dalam komputer sebelum ia dibuat dalam dunia sebenar. Jadi dalam simulasi komputer tu korang bolehlah test macam-macam dekat model tu. Korang nak hancurkan ke, nak letupkan, tiup angin taufan ke apa, boleh tanpa korang kena bina benda sebenar.
Jadi jimat terlampau banyaklah duit dekat situ. Dan kita memang boleh simulasikan aliran bendalir. Kita boleh simulasikan angin, air, ombak menggunakan teknik yang kita panggil sebagai CFD, Computational Fluid Dynamics. Malah kalau kita fikir balik pun, pergerakan jemaah tu lebih kurang macam bendalir lah kan. Nama pun kita panggil aliran trafik. Jadi kita boleh simulasikan jemaah macam bendalir dalam komputer. Ya boleh, tapi isunya tepat ke? Tujuan simulasi komputer adalah tak lain nak meniru situasi sebenar serealistik yang mungkin. Tapi aliran pergerakan manusia adalah lagi kompleks daripada molekul bendalir yang tak ada hati dan perasaan. Setiap individu manusia yang kita panggil ejen ni pula ada PE sendiri. Kadang-kadang dia nak ke depan, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang dia lapar. Jadi dia pergi melencong lah, pergi makan dekat Al-Baik. Tidak ditaja. Kadang-kadang dia malas bergerak, jadi dia pergi labuh je bontot dia kat mana yang dia suka. Halang pergerakan beribu orang kat belakang, bukan dia kisah. Ada yang gerak laju, ada yang gerak perlahan, ada yang tengah sesat, jadi dia berlari melilau-lilau. Ada yang rempuh trafik sebab nak jumpa member sekolah lama dekat belakang. Jadi macam mana komputer nak simulasikan pergerakan setiap ejen yang ikut PE manusia ni darab 2 juta? Memang sangat kompleks dan susah. Tapi apapun simulasi aliran trafik yang dibuat memang tak akan mencapai realiti. Tapi kalau lebih kurang pun ia dah berguna dah untuk bantu penjaga Haramain buat keputusan nak buat jalan baru ke, nak lencong sana sini ke apa ke. Simulasi ini membantu. Simulasi dibuat sebelum haji, tapi macam mana pula waktu haji? Macam mana pengawal haji nak tahu situasi menyeluruh aliran trafik? Caranya adalah ialah letak banyak kamera lah. Tapi itu pun susah sebab daripada footage video saja kita susah nak tahu banyak perkara kritikal. Kita tengok gambar ni kita susah nak tahu berapa kepadatan orang satu masa, berapa kelajuan aliran trafik, kat mana tempat yang berpotensi jadi bottleneck. Maka satu lagi teknologi yang digunakan adalah neural network ataupun jaringan neural. Kita suruh AI, kecerdasan buatan yang yang buat kerja analisa semua data yang ada tu. Bila kita suapkan dia dengan image kamera, dia boleh keluarkan data-data kritikal yang sangat banyak yang manusia tak boleh dan tak mampu nak buat. AI ni boleh beri feedback kawasan mana yang tengah zon merah supaya tindakan boleh dibuat cepat oleh pengawal-pengawal yang biasanya diorang garang-garang tu. Jadi walaupun kita takut dengan AI, ternyata mereka sebenarnya sangat-sangat berguna malah dalam kita melakukan ibadah juga. Jadi pada siapa-siapa yang rasa kita jangan guna teknologi, kita kena beribadah semata-mata, ternyata teknologi ini sangat-sangat berguna, terutama sekali untuk menjaga maslahah nyawa para pengunjung Baitullah.